Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang hadir latihan pada pagi ini. Seterusnya saya menjemput Dr. Nohayati binti Ibrahim merupakan Timbalan Pengarah Pasca Siswazah daripada Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti untuk memulakan latihan yang bertajuk Introduction to Student Assessment. Dipersilakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Kita ada peserta international ke? Pertanyaan rutin penceramah. Bila kita ada peserta international ke? Apa peserta ni? Ya. Mm-mm. Okay. It's okay. Okay, tak apalah saya proceed dengan English tapi dia akan jadi mix jugalah. Okay, so again, Assalamualaikum. I hope everyone that in this Webex links to joining this talk for today's talk that as an introduction to student assessment, yeah. Okay, so hopefully all of us are safe, okay, due to a very difficulty that we face now, yeah. So diharapkan semua dalam keadaan selamat, insyaAllah dalam lindungan Allah. Okay, so actually talk saya ni adalah satu perkongsian di mana dia berkaitan sangat dengan outcome based learning yang kita dah amalkan sejak daripada dulu, ya. Dan saya percaya di kalangan peserta mungkin ada yang lebih baik dari segi pengalaman dan juga pengetahuan ataupun dari segi kemahiran dalam mengamalkan OBE, ya. Okay, mungkin insyaAllah pada satu masa nanti akan diberi peluang juga untuk berkongsi. Okay, so saya lebih suka kalau kita boleh berbincang lah sambil-sambil saya present, ya. You can just stop me when I'm presenting the content of the slides. You can share your experience, you can ask any question. Kita akan cuba buat secara santai dalam tempoh mungkin kurang daripada 2 jam, ya. InsyaAllah. Okay. So actually I'm with the team of OBE assessment with Dr. Hazlina. And also kita punya Director PBI, Dr. Shah dan juga Dr. Nazli. Okay, we are in the same team of assessment. Masih lagi aktif walaupun OBE Task Force mungkin pada tahun 2021 tidak begitu signifikan lah sebab kita dah ada tim-tim yang lebih hebat. Ya. Yeah? A little bit about me. My name is Nohayati Ibrahim. So I was here in tahun 2000, ya, dilantik sebagai pensyarah. Dan sekarang ni saya dekat Pepak, ya, as a Deputy Director. Okay, dan saya juga bersama dengan tim OBE sejak 2015 di UMT ni lah. Alhamdulillah sangat pengalaman yang sangat berharga berkongsi bersama-sama dengan rakan-rakan dalam tim OBE yang otak-otak, ya, seperti Dr. Yam, Prof. Hamizah dan lain-lain lagi lah. Okay. Jadi talk hari ini dia memang a basic level of assessment, ya, and the focus is on student assessment at course level. Jadi dia tak akan pergi beyond on this training outcome lah. Okay, you may expect more when you join the next level of assessment OBE di bawah training assessment, ya. Kita dah kelaskan mengikut learning domain iaitu very specific to cognitive, very specific to psychomotor and also to affective. So that one is very detailed, kalau ikut level dia. So yang ni memang betul-betul basic. So that's why I'm saying that most of you ataupun kesemua yang hadir ni kemungkinan dah ada apa yang saya nak kongsi ni. That's why kita boleh sharing bersama-sama lah, ya. Okay. By the way, can you hear me loud and clear? Saya tak tanya pula respon daripada participants. Yeah. Boleh, ya? Yes. Dr. Rose Haiza, okay, thank you for your response. Lama ni.
Okay, so the outcomes of this talk for this morning is actually hopefully you should be able to describe types of assessment, and bila kita kata at course level ni kita dah tahu dekat mana yang kita perlu fokus ya. And also explain the importance of alignment assessment. Okay, maksudnya kita faham dan kita akan amalkan konsep alignment yang merujuk pada constructive alignment ya. Actually constructive alignment melibatkan kedua-dua belah pihak sebenarnya, walaupun kita yang construct dan kita yang membuat design tersebut di dalam course, tapi kedua-duanya melibatkan student dan juga pensyarah lah ya kalau at course level. Okay, and also the participants should be able to identify suitable assessment tools yang diberikan secara overview sebenarnya untuk talk hari ini that could measure the learning outcome attainment lah ya. Okay, so the last one I will go very specific example, very light example, tidak begitu detail, just to relate how you can do a good constructive alignment. You akan relatekan antara outcome dengan assessment yang kita gunakan, sama ada method ataupun tools ya. Lepas tu kita akan relate bagaimana dia boleh match dengan table of test specification ataupun kita panggil di UMT sebagai JSS ya. And also kalau kita ada rubrik pun kita boleh tengok macam mana kita nak align. Sebagai contoh yang mudah lah saya tunjukkan dalam talk hari ini. Okay. Yang lebih detail of course yang level yang saya sebut tadi lah ya. Okay. Jadi a very simple introduction to assessment. So this one is relate to the one that we always do during our stage of assessment when we want to assess our student. Dia memang adalah sebahagian daripada pendekatan OBE lah dalam teaching and learning. Kita tak panggil evaluation kita panggil assessment, sebab assessment dia ada definition yang meluas Evaluation sekadar sub kita kata di bahagian assessment lah Okay, and assessment is actually a useful vehicle for continuous improving courses and programs. Bukan semata-mata kita nak ukur pencapaian pelajar ke atas intended learning outcome yang kita dah setkan pada kursus kita, tetapi assessment ini sebab dia besar kan, boleh kita gunakan juga sebagai alat untuk kita membuat continuous improvement di dalam course kita dan seterusnya di tingkat program. Okay. Okay, and also be alert in mind that there is no rigid assessment, sebab kita sentiasa bergerak dengan perubahan dan dengan keperluan So assessment are not rigid but they are flexible as long as they are aligned to the intended learning outcomes. So konsep yang kita guna memang tak akan larilah daripada alignment dan secara itipatinya kita panggil constructive alignment Jadi tiga benda ni kita kena peganglah bila kita nak merangka assessment tersebut. Okey, saya mohon kita buat sedikit recap. Saya percaya participant pagi ni I believe that all of you may have been exposed to OBE training before. Okay, especially yesterday we have Dr. Mariam with us, the OBE guru in UMT lah kita panggil sebagai OBE expert in UMT lah Dr. Mariam. So saya rasa banyak dah sebenarnya dikongsikan oleh Dr. Mariam dan saya tahu mungkin ada participant yang dah join beberapa siri dah. Okay, kita pergi sekejap ke video ni, kita buat a quick recap This is especially for the student learning outcome. Sebab dia sangat berkait dengan constructive alignment dan sangat berkait dengan kita nak justify fraction of our assessment yang kita nak bagi setiap jenis-jenis assessment yang kita dah declare dalam course learning outcome kita Okay, so saya akan kongsikan video dulu. Saya harap boleh bagi feedback Boleh kan nampak video? Betul.
Okay, that was the video. Saya baru baca message, tak dengan suara, saya minta maaf. But basically you can see the message is about constructive alignment and dari segi okay, dari segi content dia actually dia nak ingatkan kita bahawa sometimes you have confidence that your measurement is valid, your assessment is valid. Sorry, you have the correct assessment, but does it valid? Kadang-kadang dia tidak valid. Itu ada kaitan dengan SLT, dari segi burden kita berikan kepada pelajar adakah sesuai dengan yang kita declare di dalam kursus, So itu yang di-highlightkan di dalam video tadi. So to further focus on assessment, actually we hope that we have clear about how to assign a suitable student learning time, both in teaching learning methods and also in the assessment part. Okay, so for each CLO, course learning outcome will cover the student learning times that we use for delivery and also for assessment. Itu yang ditekankan dalam video tadi lah. So if something wrong with our validity of assessment, kemungkinan ada masalah di bahagian SLT. Saya mohon maaf atas sebarang technical problem untuk video tadi. Okay. Alright, so saya akan continue sharing the slide tadi. Alright, so nanti saya akan tanya jugalah peserta dari segi a bit reflection lah. Saya mungkin akan mohon input daripada peserta. Okay, so when you saw the video, what the inspiration here is actually we must go back to the constructive alignment. Memang bila kita ikut talk OBE, dia tak pernah tak sebutlah constructive alignment ni. Okay, because when you have an intended course learning outcome, you need to think first about how can I measure the student actually achieve the outcome that we have declared in our course. Of course, you need to use a suitable assessment strategy or suitable assessment methods, and finally the tools to measure. Okay, but in Maaf between, boleh doktor pangkah pop up dekat skrin doktor sebab keluar dan kelabu. Pop up kat mana? Dekat sebelah yang tu, lepas tu dekat sebelah kanan doktor. How can I just jadi Rasa doktor boleh tarik ke atas je, tarik je ke atas kotak tu. Yang boleh move, tarik macam tu je. This one? Belah kanan, tak kotak kecil tadi yang bawah tu, tarik je ataupun hide dia. This one ni hide macam tu ke? Kalau boleh tarik sikit ke atas, dia tu boleh, rasa boleh move tau. This one? Tak, yang tu okey, tak apa. Yang atas tu macam mengganggu sikit view. Yang ni? Yang kecil ni, yang belah kanan tu. Ujung sikit tu, yang dekat ujung tu. Sebab saya tak nampak apa-apa dekat skrin saya. Saya nampak slide je. Dekat situ ada kenaikkan ke atas. This one ke? Yes. Okay. Minta maaf. Okay, minta maaf ya. Okay. Is it better? Yes, better. Okay, I'm so sorry. Okay, thank you for the reminder. Saya tak perasan. Okay, so again for the constructive alignment concept, okay, kita kata tadi when you have intended learning outcome and you must have something, the question that how can you measure the attainment of the course learning outcome, kan? So in between you need to set up the teaching and learning activities. So
bila kita pergi balik kepada constructive alignment concept, sebenarnya for the student, they also need to understand the concept of CA. Because construct is actually the student need to aim what they should do, yeah, or they should involve in the teaching and learning activity in order to achieve the intended learning outcome. So meaning that part construct tu melibatkan juga pelajar. Mereka sendiri kena pastikan mereka juga akan mencapai learning outcome yang kita dah tetapkanlah dalam course tersebut, yang kita dah kongsi dengan pelajar. Okay, what about alignment? Alignment is actually solely is the task of the lecturer. Lecturer yang perlu pastikan ketiga-tiga elemen iaitu CLO bersama dengan assessment bersama dengan delivery tadi align sepenuhnya. Itu berada di mana? Berada di dalam teaching and learning planning lah. Kita dah ada MyCA kita kan. Dalam UMT ni kita ada MyCA yang menggambarkan keseluruhan teaching and learning planning. Okey. Jadi jangan anggap bahawa tak ada contribution daripada student sebab benda ni perlu berlaku dengan construct yang kita kata tadi, student yang akan mainkan peranan dalam dia aim, dia nak capai sesuatu intended learning outcome. Okey. Okey, saya mohon sedikit exercise daripada kita punya participant, boleh kan? Kita buat sedikit self reflection supaya saya dapat tahu apa sebenarnya yang saya boleh fokus lah toward the ends ni. Saya takut saya bagi terlalu basic sangat, saya takut macam tak kena pula kan. Okay, boleh pergi kepada link yang diberikan oleh Puan Dila kalau ada. Boleh buat sedikit reflection. Ask yourself whether you have at least a basic understanding and you have at least a motivation to follow the good practice yang berkaitan dengan writing the course learning outcome, addressing the accurate learning domain. Kalau saya sebut balik learning domain adalah cognitive, psychomotor and also affective. Okay, to address the accurate learning domain in each CLO, and also ask yourself whether you have this basic understanding and also motivation to do at least good practice lah, in aligning each CLO to suitable delivery and also assessment method, and finally assigning the appropriate SLT for each CLO. Sebab ini sebenarnya berada dalam top OBE. So saya harap perkara ni cuba kita buat sedikit reflection supaya saya dapat gambaran sedikit ini dekat mentimentor.com, menti.com So kita akan share perkongsian daripada semua partisipan kalau boleh kan? Ini adalah soalan dia. Basically about CLO. Jawab apa tu, boleh describe je your reflection di dalam ruangan mentimentor tu, menti.com tu. Kalau ada masalah boleh just inform me kalau tidak saya tak sedar. First time buat secara Webex ni, sebelum ni memang bersemuka lah. Okay, so 4 perkara itu je, tapi tak apa, tak ingat pun tak apa. Just bagi reflection untuk kita bersama-sama berbincang. Okay, kita ada 8 peserta kan ini Puan Dila setakat ni? Betul. 87. 87. Ramai yang jawab simple je, yes. Saya rasa tak ada masalah ni.
boleh tak bagi idea kat saya supaya saya memenuhi expectation peserta sebab saya takut saya pergi terlalu basic. Ke saya go through je dengan slide. Alhamdulillah semua dah. I think I have some understanding on CLO, but I'm not sure that I am the right, on the right track. Okay, kita boleh bincang yang tu. Saya tak semestinya saya lebih tahu daripada doktor ya, kalau saya boleh address doktor terus. Kemungkinan kita share experience. Tapi memang baguslah, semua ni dah tak ada masalah ya. Okay. Okay, sambil-sambil kita tengok respon daripada yang lain. May I call upon doktor yang tulis, I think I have some understanding on CLO, but I'm not sure that I am on the right track. I would like to know more. Boleh saya minta doktor kongsikan apa yang nak di-highlightkan pada discussion sekarang ni, doktor? Boleh saya tahu siapa ya yang tulis? Is it okay? It's me. Yeah. Okay, saya Syafinas Sharifuddin daripada College Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. I see we have daripada luar. Okay, terima kasih for joining us. No Yeah, problem. It's my pleasure. Okay, so we have gone through a lot. We have gone through to a lot of CLO punya courses semua tu. Tetapi each time bila nak buat tu, they're still like stumbling. Okay. It's like sampaikan there is like what you call it. We have to create. I have to create a routine. So what am I going to do? I have to keep on asking myself, okay, what is my course objective? What do I want to see in the students and stuff like that? So dia macam fuzzy, or probably because there's so many things that you want to achieve in your students, and then sometimes kita takut that we're giving too much assignments to the students for that one particular course, that we fail to see all the other courses that the students are taking, and probably it is burdening them. So macam nak align kepada course, nak align kepada program, so macam to a point that rasa macam students they spend more time doing their assignments compared to learning and discovering. Wallahu alam. So itulah, that's why I'm here today. Terima kasih. Thank you, Dr. Syafinas ke? Belum lagi, tapi insyaAllah. One day. From the voice we can know that you are going to be a PhD scholar. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya juga mahu rakan-rakan saya boleh berkongsi ya, boleh bagi respon lah kepada Puan Syafinas, I guess. Okay, sebenarnya sama je kita kan, walaupun saya kata tadi saya start mengajar tahun 2000, kami sebenarnya tak berhenti membuat revision Puan Syafinas di UMT ni. Kawan-kawan saya pun sama jugalah. So we are always in the learning process sebenarnya, tapi things getting better kalau kita memang nak betulkan dan for the sake of our student ya. Bila kita buat OBE ni sebenarnya it's not what we want, but is what the student can get from our course, dan dia boleh bawa diri dia selepas dia graduate kan. Itu adalah OBE lah. Okay, so betul. Saya untuk course ini, Puan Syafinas, for your information, saya dah jump kepada assessment, tetapi akan sentuh sedikit lah contoh-contoh. Mungkin Puan Syafinas akan dapat idea kejap lagi. Tapi kalau saya kongsilah apa yang saya pegang bila saya nak tengok CLO ya. Perkara pertama, kita sebenarnya kena tengok program dulu, keseluruhan bersama dengan ahli program. Sebab apa? Sebab kita kena tengok kos kita, contribution dia dekat mana. Sebab kadang-kadang saya kan sebagai lecturer, saya nak bagi banyak ke student. Saya nak student saya capai ni, saya nak student saya capai ni kan.
Sebab kita fikir kita je, kita fikir kos kita je kan. Jadi dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi macam nak assess melalui ni, nak bagi SLT yang lebih macam ni. Jadi bila kita tengok kos kita saja, dia agak susah untuk kita pergi very specific dari segi constructive alignment. Ya. Tapi kalau kita mulakan benda ni bersama dengan ahli program, tengok dulu secara menyeluruh. Ya, kita ada katakan 20 course. Ya. So bila menyeluruh, kita dah identify khusus ini memang kena cater learning outcome yang ini. Dan dia kena decide assessment seperti ini ataupun fokus assessment seperti ini, dan bagi assessment tersebut dia kena tahu, dia kena assign banyak ni je SLT. Kalau kita pergi daripada course dulu tanpa kita lihat keseluruhan, dia akan jadi selama-lamanya kita macam tak boleh begitu fokus. Sebab sebagai pendidik, saya percaya semua jiwa pendidik dia nak bagi lebih, betul tak? Ya. Jadi kita akan macam keep on memang akan kita terlebih bagilah kalau kita tak nampak secara keseluruhan. Itu satu kunci yang pertamalah bila kita nak buat course learning outcome. Yang kedua, apa yang saya praktiskan bila saya buat revision untuk course learning outcome, ya, saya sentiasa, saya percaya Puan Syafinas pun buat benda ni, memang sentiasa buat kan. Saya sentiasa letakkan diri kita sebagai pelajar lah, especially bila nak letak SLT tu. Ya. SLT dekat setiap assessment bercampur dengan delivery, ya. Takut terlebih kan. Lepas tu bila kita rancang course learning outcome, kita ada 3 benda yang kita tengok kan. Kita nak ukur work dia, iaitu perbuatan dia kan. Apa yang dia boleh buat. Kan, bila kita letak course learning outcome tu, dia akan mulakan dengan to describe. Students should be able to describe. Students should be able to perform. Itu adalah yang pertama. Itu yang kita nak ukur lah. Sebab tu kata kunci bagi apa kita kata assessment adalah measurable. Boleh diukur. Ya? So kalau to describe, kita boleh ukur. Dia boleh memperihalkan. To perform, kita boleh ukur bagaimana dia perform. Dia ataupun bagaimana dia display kemahiran dia. Itu kita boleh ukur. So selalu kita pegang yang tu dulu. Yang pertama tu apakah perbuatan yang dia boleh buat lah selepas kita deliver dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan itu kita kata ada condition, dalam keadaan macam mana. Kan? Apa dia yang kita nak? Contohnya, to perform kita kata contoh, kalau kita bagi contoh, to perform a sensory technique. Itu adalah condition. Ya, condition maksudnya perform saja tak cukup lah. Dia wajib ada apa dia yang dia kena perform. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai bonus, cantik ada dekat kita punya CLO, iaitu standard. Ya, contoh, to perform a sensory technique according to the ISO procedure. Itu adalah standard. Itu sangat cantik lah kita lengkapkan ketiga-tiga. Jadi bila kita lengkapkan ketiga-tiga tadi, dia dah jadi berfokus jugalah ya, dari segi penetapan learning outcome tadi. Ya, so itu yang saya boleh respon dulu. Nanti Puan Syafinas boleh terus je tanya nanti bila kita go through the slide ya. Kawan-kawan lain boleh tambah tak? Mungkin saya tak dapat sepenuhnya yang Puan Syafinas utarakan tadi. So far okey ke Puan? Okay, Alhamdulillah. Dia it is the same thing. Cuma bila kita nak menulis tu macam okay, what is it? What is it? So kena macam like brainstorm. Bila buat seorang-seorang tu memang macam kelam kabut sikit kan. So yeah. Thank Same to you. me actually. Same to me actually. Okay. Yang lain-lain ada nak tambah ke daripada apa yang saya respon tadi? Duraiza ada nak tambah ke? Okay, anyway, kita pergi terus kepada slide yang seterusnya. Okay,
So thank you for your response, especially Puan Shariza tadi boleh berkongsi dengan lebih detail tadi. Okay, so what is assessment? Saya rasa semua memang tahulah sebenarnya apa yang kita nak buat ni, ya. Okay, so when you see a good practice in MQA circular ataupun panduan yang diberikan oleh MQA, of course we know that assessment is a systematic and also we do in a routine lah, ya, to improve quality of students' performance and also development of continuously collecting and also analysing and discussing evidence yang kita dapat daripada student, ya. So actually kita collect secara sistematik dan secara berterusan apakah what the students really know. Bukti-bukti what the students really know, what the students can do, and not to forget that we collect the evidence that we have given the feedback, and daripada feedback itu apa yang kita buat untuk improve the students learning. Jadi assessment ni dia memang merangkumi perkara-perkara inilah. Bukan semata-mata untuk kita mengukur the attainment of the CLO oleh student, tetapi kita juga akan menggunakan assessment ini, bukti-bukti yang kita collect ni untuk kita menambah baik kurikulum, merancang kurikulum yang baru dan melihat effectiveness of the program lah. Itu adalah assessment. Tetapi untuk hari ini kita fokus kepada student assessment, di bahagian pada level course, ya. Okay. So we have these two popular terms, ya. Assessment of learning. Ada juga yang gunakan assessment as learning, ya. Dia ada, kalau kita Google, dia akan memberikan definition yang sedikit berbeza, tetapi saya lebih suka menggunakan dua ni lah untuk saya highlight dalam presentation hari ini, ya. Assessment of learning and also assessment for learning, ya. So dalam kata mudah, of learning is actually how much as students learn of a particular point in time. Maksudnya kita akan monitor pelajar, okay, monitor pelajar secara berjadual, ya. Dan kita tahu setakat mana dah dia dah mencapai apa yang kita dah setkan sebagai intended learning outcome tadi, ya. Okay, so memang continuous lah. Okay. Kalau for learning ni, how can we use assessment to help students more? Maksudnya lebih kepada analisa kita terhadap result dan kita memberikan feedback, ya. Jadi feedback tu sangat penting sebenarnya bila kita faham konsep assessment ni, ya. Okay, so dua ni memang merangkumilah proses assessment yang berlaku, ya. Okay, a good quality of assessment, ya. Again, we see the word align to the intended outcomes, and implicit, ya, kita kena ada open criteria and also standards, ya. Maksudnya kalau kita buat rubrik ke, ya, kalau kita menilai ke, ya, especially rubrik lah, ya, kena betul-betul kita letakkan kriteria ataupun standard yang kita nak pelajar capai, ya. Okay, begitu juga dengan cara kita construct question, ya, mesti bersifat eksplisit. Okay, authentic ni adalah kelebihan lah. Authentic ni maksudnya a good quality assessment dia boleh mencapai tahap authentic. Kita boleh mengukur yang sebenar. Contohnya practical skill pelajar, ya, teamwork skill pelajar, leadership skill, ya. So itu bersifat authentic dan assessment ini reflects apa yang majikan akan ukur pada student kita yang bekerja di tempat dia. Contohnya teamwork skill tadi. Itulah maksud mudah authentic, ya. Maksudnya student tahu kita mengukur dia di mana skill itu sebenarnya majikan memang akan ukur dia nanti masa dia bekerja, ya. Okay. A good one also may have a holistic punya karakteristik lah, ya. Okay. Holistic itu adalah secara menyeluruh dan secara detail dari segi attribute dia dan sebagainya, ya, especially when we work out with the rubric. Okay, so saya dah berani nak sebut rubrik awal ni sebab saya tengok dari segi basic understanding tadi nampak menyeluruh tadi memang dah ada lah sebenarnya.
Okey, yang ni yang agak payah kita nak commit sebenarnya sebagai pensyarah, especially when you are administrator dalam masa yang sama kan. Kita nak bagi sufficiently and timely formative feedback. Saya cakap ni adalah menuju kepada diri saya sendirilah ya. Bila kita agak sibuk, kita memang agak payah nak bagi secara optimal lah dari segi sufficiently and timely formative feedback. Tapi saya percaya rakan-rakan saya mungkin tidak seperti saya lah. Saya rasa semakin teruk hari ni sebab saya bila dah semakin sibuk, semakin kurang untuk saya contribute dekat good quality of assessment berkaitan dengan feedback ni lah. And also we need to ponder about balance tension between workload lah yang tadi yang Puan Syafinas ada highlight tadi kan. Kita kena sentiasa muhasabah ya dari segi balance ni antara apa SLT yang sepatutnya dilibatkan untuk satu-satu course learning outcome tu yang melibatkan kedua-dua teaching dan juga assessment. Okay, when we talk about assessment, we have a conventional assessment ataupun traditional, dan sekarang ni realizing our condition sekarang ni dengan MCO dan sebagainya, more concern about alternative assessment lah ya, berbanding dengan traditional assessment ya, sebab kita memang tak dapat nafikan kita kena beralih ke arah alternative assessment lah dengan keadaan kita sekarang ni ya. Okay, so saya just summarize di sini sebab in this lecture dia tidak begitu detail sebab sebagai overview saja. Anyway, I need to highlight that when we go to the alternative assessment, it will give more opportunity for us to do authentic test lah ya. Maksudnya kita boleh assess authentic test lah. So not limit to this MCO situation. Sebelum ni pun saya percaya banyak course dah melibatkan authentic test seperti teamwork, leadership ya. Itu adalah authentic test ya. So itu di bawah kategori alternative assessment. So kalau yang traditional tu memang kita buat one shot test, one shot final exam ya. Projek yang bersifat individual juga dianggap traditional assessment sebab sekarang ni company kan melihat kepada interpersonal skills ya, iaitu group project amat menyumbang kepada validity of assessment yang kita buat tu ya, kalau kita nak buat dari segi teamwork ya. Di dalam group project juga boleh mengukur dengan valid dari segi leadership ya. Secara ringkaslah saya highlightkan beberapa yang kita kena tengok dari segi traditional versus alternative. And alternative juga membolehkan kita bagi feedback ya, lebih timely dan sufficiently lah sebenarnya. Okey, dan lebih banyak rubrik kita guna ya. Doktor, boleh saya tanya sikit? Boleh. Saya macam bila tengok daripada macam kita MCO ni sekarang, kita memang totally online. Lepas tu kita macam bila kita lecturer pun dia nak berkreatif dengan menggunakan macam-macam jenis assessment. Tapi macam mana kita nak pastikan student kita tu tak terbeban? Macam doktor kata tadi, kita nak all out bagi kepada student. Tapi kita sedangkan student every semester dia akan ambil 5-6 subjek. So dari segi bebanan kepada student tu macam mana doktor? Kita nak make sure bahawa we be fair to them lah. Betul. Ini semua masalah yang kita hadapi kan sekarang sebab bila kita go for alternative, seolah-olahnya dia akan jadi macam another commitment daripada perancangan asal. Kadang-kadang berlaku macam tu kan, betul tak? Especially assignment lah kan. Okay, macam amalan kami di Food Science, before we decide the assignment sebagai ganti serta-serta, contohnya lab work tak boleh buat kan, kerja makmal tak boleh kan. So kita macam seolah-olah nak pergi kepada assignment ya. Okay, kita kena, kami akan sit down dulu sebelum kita declare kepada student. Kita tengok dari segi bebanan, itu di peringkat management lah sebenarnya ya. Tapi sangat membantu sebenarnya. Kalau kita sendiri-sendiri kita tak tahu apa yang berlaku pada student kita. So kita akan petakan dulu, katakan this batch dia ada, dia ambil 5 courses. Ya. Okay, kita dapatkan input dulu. Then kita work wisely berdasarkan SLT. Kita memang nak cukupkan SLT kan. Tak nak terlalu ringan dan tak nak terlalu berat. Jadi kalau saya dalam course saya, kita consider, katakan contoh saya nak buat
penilaian kognitif. Kognitif sekarang ni kognitif kita adalah PLO3, betul tak? Kalau dekat UMT dia letakkan sebagai PLO3 lah. Okay. Kognitif tu ada HOTS kan? Higher order thinking level bermula daripada application kepada synthesis lah. So biasa saya kalau hot saya akan ada case study lah, cara saya deliver kan, buat latihan. Okay. Sebelum tu kita akan ada lecture-lecture dan sebagainya lah. Okay. Face to face memang sangat mudah sebab kita direct dengan student dalam kelas kan, dan diorang boleh sambung lagi untuk kontak kita. Tapi sekarang ni dia dah jadi online betul-betul ya. Dan kita tahu dia akan overwhelmed lah dengan tugasan-tugasan yang lain. Jadi saya akan what I'm doing is lecture, katakan lecture itu saya assign untuk 2 jam ya. Saya akan tengok balik nota, saya akan fokuskan daripada katakan 20 slide kan. Saya betul-betul akan fokuskan seolah-olah kita yang buat. Kita kena kita tak dapat nafikan, kita kena macam kita kena ada inisiatif yang lebih lah kita untuk kita macam lebih berfokus kali ni. Fokus tu terus direct kepada study case yang kita minta dia study dan buat latihan. Jadi katakan lecture tu 2 jam, saya dah singkatkan menjadi ringkasan slide mungkin kepada 5 saja ya. Dan kalau saya bagi online pun biasanya saya akan buat sekitar 45 minit kalau dia jadi 1 jam bila ada soalan student. Okey. Dan selebihnya 1 jam lagi saya allow for detail discussion dalam group WhatsApp. Maksudnya kita kurangkan SLT yang tadi, tapi bagi mereka yang memerlukan lebih, bukan paksaan lagi lah, kita reserve 1 jam lagi. Okey, itu dari segi delivery lah. Satu lagi dari segi bebanan dia, katakan asalnya kita bagi case study, dia memerlukan 10 jam bersama dengan kumpulan, kalau kumpulan lah kan. Okey, jadi kali ni kita kena buat shortcut sedikit kan. Kalau higher order thinking skill, dia mungkin bermula saya minta pelajar redefine the problem kan. Saya minta dia buat macam tu. Dulu masa face to face sebab kita ada bersama. Lepas tu dia kena tengok metod-metod yang sesuai dulu. Ada 3-4 metod contoh nak selesaikan jawapan kan. Jadi sekarang ni saya tak boleh buat gitu dah. Saya kena guide terus. Jadi maksudnya dia tak boleh jadi sama dengan face to face dulu. Dan kita tak dapat nafikan mereka tak akan dapat sama seperti face to face sebab learning process tu berjalan dengan lebih baik bila face to face sebab kita ada bersama dan kita akan maksudnya luangkan masa yang kita dah peruntukkan tu sepenuhnya ya. Tapi kali ni dengan macam-macam masalah kan dengan internet dan sebagainya ya. Jadi instead of dia orang kena bagi option yang banyak, kita dah guide dia lebih sikit dekat bahagian tu dan kita guide juga dari segi rubrik tu mesti lebih jelas lagi. Maksudnya what I'm doing lah, saya handle khusus research method dan juga sensory evaluation di mana dia ada PLO 3. So setakat ni saya buat gitu dulu yang setakat saya mampu lah. Jadi saya nampak bila saya dapat feedback daripada student, saya buat problem based learning dekat sensory evaluation. Bila kita bagi shortcut, pelajar dia macam tidak rasa terbeban lah ya, sebab it's not that kita spoon feed, tidak. Kita pastikan learning untuk dia menggunakan critical thinking tu berlaku dengan monitor yang close monitor lah ya. Sebab saya akan buat group 10 dan group WhatsApp tu memang 10 lah kalau saya ada case PLO 3. Tapi kalau setakat knowledge and understanding, it's just okay, we go a normal one lah. Tapi kalau saya pergi kepada study case, problem based learning yang kata PLO 3, saya memang banyak group WhatsApp lah dengan student. So kena support dari segi itulah. Dan saya buat shortcut dari segi banding dengan kaedah yang sebelum ni yang kita buat face to face. Itu yang saya buat lah, doktor. Memang tak dapat nafikan lah, kita masih lagi macam kadang-kadang masih lagi terlebih bagilah sebab kita tak realise secara menyeluruh kan. Okay, doktor, boleh ke? Ya, boleh. Mungkin doktor boleh share jugalah, doktor setakat ni doktor buat macam mana? Macam saya, sebab saya
mengajar mostly pengiraan yang macam taxation. Jadi maknanya nak kena tunjuk step by step how we derive at the final answer tu memang is very crucial lah, sebab macam budak-budak ni there is a lot of item to consider. Kita kena every item tu we have to explain. Jadi maknanya saya cuma, to be honest lah, saya mengajar, dia punya perubahan adalah medium saja. Di mana dulu face to face, sekarang online. Tapi teknik pengajaran tu more or less the same, sebab macam bila saya beli pad tu, saya boleh tunjukkan dan pengiraan sama macam whiteboard. Yang tu je lah yang saya boleh, sebab sebab paper ni dia macam very technical untuk student faham. Jadi saya tak boleh be too fancy, tak boleh jadi nak buat fun teaching, tak berapa boleh, tapi I try tu lah. Tapi more or less bila tutorial tu kita go back to conventional punya traditional type of teaching lah. Betul. Saya mengajar kaedah pendidikan. I face the same problem tu lah. Cannot avoid lah, kena menggunakan juga whiteboard tu. Sekarang ni pakai pad kan, iPad kita punya tu kan, writing board yang elektronik tu. Itu satu alternatif yang baik lah sebenarnya ya. Memang tak boleh nak lari bila pengiraan tu, doktor. Betul. Macam tu. Yang lain ada nak kongsi ke peserta yang lain? Terima kasih. Berbalik kepada soalan Dr. Roshaizah tadi. Adakah? Okay, just a little bit on sekarang ni memang kita tak cakap sangat dah pada pasal education 4.0, but what I'm referring is actually the skill yang kita nak pada graduate kita yang dicari oleh majikan ya, skill abad ke-21 kita panggil kan. Okay, so dia berkait rapat dengan education 4.0 lah ya sebenarnya. So we go for alternative assessment lah ya. So kalau kita tengok perkaitan dia lebih kepada performance ataupun task rating yang kita bagi pada pelajar, and try to simulate the real world situation lah ya. So kalau perasan saya sebut tadi, kalau kita nak ukur teamwork, kita cuba bagi task yang bersifat autentik lah, yang mungkin berlaku pada company tempat dia bekerja. Itu contohlah. Kalau kita nak bagi assessment yang berkait dengan higher order thinking skill, kita boleh pilih case study yang memang ada. Bila dia Google tu, dia jumpa. Maksudnya dia boleh bayangkanlah situasi. Walaupun dalam kekangan kita sekarang kan, sebab especially for those that handle a course that need a practical skill, kena buat dekat makmal dan sebagainya, memang agak sukar sebenarnya kita nak cuba cari benda yang autentik ya. Makmal itu sendiri adalah autentik sebenarnya, tapi bila student tak masuk makmal, dia dah jadi macam agak berat bagi kita nak cuba shift cara delivery dan juga cara kita nak bagi assessment ya. Okay. Macam contoh, saya bagi contoh lah, saya buat untuk sensory evaluation. Actually student dekat industri, diorang kena buat, sebelum diorang lancarkan sesuatu produk, dia kena buat sensory evaluation on certain product ya. So di makmal mereka akan dilatih dari segi kemahiran menjalani to conduct the method yang sesuai mengikut keperluan ISO. Tapi kita tak boleh buat sekarang ya. Jadi kita terpaksa buat rakaman video dan pelajar tak boleh experience sendiri. Okay? And then bila saya shift kepada nak buat assessment berdasarkan kehendak higher order thinking tu, saya kena buat case yang autentik kepada, contohnya kalau sekarang ni MCO. So saya bayangkan dekat kilang sekarang ni pun dia orang kena bekerja di rumah kan. So saya kata di rumah mereka perlu tengok apa produk yang ada dan cuba suggestkan sensitif teknik yang sesuai berdasarkan apa yang kita dah bagilah setakat yang dia boleh terima, setakat yang kita bagi. Dia tak experience benda tu ya. So memang agak susah kita nak cuba shift kepada bentuk autentik dalam keadaan mereka tak boleh masuk lab ya. Saya percaya pensyarah yang lain juga menghadapi masalah yang sama, tapi kita cubalah ya, kita cuba. Okay, dan ini popular lah dan saya rasa semua participant have no problem to identify which is the formative and also which is the summative. What I'm going to highlight is for the formative,
kita kena commit lah dari segi feedback untuk pelajar mendapat manfaat bagi peningkatan pada assessment seterusnya. So dekat sinilah yang penting ya untuk formative tu. Ya. Formative ni kebanyakannya kita declare dah. Kita kata macam contoh kita bagi quiz secara e-learn. Ya. Kita kata quiz ni adalah to test your understanding after we have covered 2 sessions of lecture. Okay, to test your understanding, please answer the quiz given in the e-learn kan. Okay, and then saya pun declare, saya kata quiz ni will not be taken into account for your grade lah. Okay, so ramai yang akan tanya isu, adakah pelajar ni main-main ke apa ke, memang dia akan jadi ada isu tersebut lah ya. Especially bila kita tidak berdepan dengan mereka kan. Memang tak dapat lari, saya pun tak boleh nafikan ya. Maksudnya ada student tu dia hanya tunggu feedback kita je. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam membuat latihan. Benda tu akan berlaku, memang akan berlaku. Tapi saya percaya for each lecturer they have their own way how to get the student engaged in terms of when you are doing the formative assessment lah. Ya. Macam mana kita nak tackle student supaya dia ada engagement lah bila kita buat assessment bersifat formative. Okay, saya sebut di sini mostly not included in computing grades. Kenapa? Ada juga setengah-setengah yang pensyarah yang nak ambil sebagai grade tetapi selepas kita bagi feedback. Okay, saya bagi contoh yang saya amalkan. Contoh macam ni ya. Saya buat satu assignment. Okay, saya ada peringkat proposal dan final report. Whereby proposal tu dia adalah 70% content dia berada di final report nanti. Ya. Kan? Jadi peringkat formatif adalah saya bagi di bahagian proposal. Tapi sebenarnya elemen itu akan diberi markah juga iaitu pada report. So itu maksud dia. Maksudnya dia juga akan diambil lah tapi mereka diberi peluang untuk improve lah ya dalam timeline yang kita bagi. Selepas timeline itu tak boleh dah kita dah kira dia punya grade lah ya. So itu adalah contoh kita boleh buat lah. Tapi most of the time formative ni bersifat lebih kepada pelajar dapat maklum balas terhadap apa yang dia dah capai dan apa kelemahan dia dan kemungkinan dia ada peluang untuk memperbaiki kelemahan dia. Okay? So summative ni kita tak ada masalah. Memang semua course ada summative ini ya. Okay. Okay. So, when we align assessment strategies to the learning outcome, MQA memang highlight lah perkara ni iaitu the choice of instruments must be, Dr. Rosaiza, thank you for your participant. Okay, go back to this slide. Choice of instrument must be determined based on the assessment criteria in terms of qualities and abilities, that the academic staff seeks in the learner. Maksudnya ini yang kita kena tekankan ya bila kita nak memilih instrumen ataupun method tools untuk kita mengukur. Okay, which are explicitly stated in the learning outcome statement ya. So yang ni saya harap pensyarah memang tahulah bila mula-mula kita meeting tu memang jelas terpampang MyCA kita kepada pelajar lah. MyCA tu dia ada semua kan ya. Okay, so kita mulakan bila kita nak merancang assessment, kita bermula dengan learning outcome, okay, for the unit, okay, design assessment strategies based on the learning outcome, okay. So dah ada learning outcome, dah tahu dah apa yang kita nak ukur. Ukur tu apa dia yang spesifik dan berdasarkan standard apa. Saya sebut tadi iaitu work, condition and also specification yang kita kena letakkan. Jelas di situ ya. Okey. Yang kedua adalah kita akan design assessment strategies. Sama ada strategies ni kita kata assessment method lah. Sama ada kita nak buat written test, kita nak buat assignment, kita nak buat practical test. Okey. Berdasarkan yang kita dah tengok tadi kita nak ukur apa. Mengikut kesesuaian ya. Okey, seterusnya adalah tak keluar pula step ketiga. Okey, kita create specific assessment criteria ya. Okey, sekiranya dia adalah written test ataupun written exam,
kita dah tahu dah soalan apa yang kita nak ukur dan skema apa yang kita akan jadikan alat untuk kita mengukur. Ya, skema, answer scheme tu. Answer scheme adalah assessment tools. Ya, okey. Kalau kita buat assignment, kita dah tahu dah attribute yang kita nak ukur apa dia. Ya, contohnya critical thinking dia, teamwork skill dia. Ya, so di dalam penetapan kriteria tu kita kena jelas dah, ya. Okey, di mana dia boleh mengukur learning outcome yang kita harapkan dapat ditunjukkan oleh pelajar. Okey, tools yang kita guna adalah rubrik tadi, ya. So saya sebut dua benda. Kalau written test ataupun exam, kita ada answer scheme. Kalau assignment yang mengukur, kita panggil affective domain, ya, ataupun soft skill students, lebih kepada tools dia adalah pengukuran menggunakan rubrik, ya, rubrik. Bila saya sebut rubrik tu, saya harap tak ada masalah, ya, untuk capture apa dia. Okay, develop performance standards for each criteria. Ini especially rubrik, ya. So kalau saya, bila saya nak buat rubrik, saya akan setkan dulu KPI. Yang mudah dia adalah KPI lah, Key Performance Index yang tertinggi. Katakan saya letakkan 5, paling tinggi markah saya dah letakkan apa yang dicapai sebenarnya 5. Sebelum saya pecah kepada 1, 2, 3, 4, 5. Ya? First, kita dah tahu kriteria yang kita nak ukur. Yang kedua, letakkan KPI kita. Dan barulah kita akan pecahkan setiap satu skala-skala tadilah pada rubrik tadi. Ya? Begitu juga dengan skema answer, skema jawapan lah. Ya? Yang tu very straightforward. Okay. Okay, construct overall achievement standards to arrive at a grade for the assessment task yang tertinggi tadilah, ya. So di sini kita akan tahu dah pencapaian itu mengikut grade yang kita target lah, ya. So langkah-langkah ini biasa kita buatlah bila kita nak buat assessment, ya, nak tetapkan sesuatu assessment pada course learning outcome tadi. Okay, it's a good practice. For the rubric, ya, kita akan communicate the assessment plan kepada student. Yang ni memang wajib buatlah kalau kita ada rubrik, ya. Okey. Ada juga yang tanya saya, doktor, bagaimana pula dengan soalan written test dan juga exam yang berbentuk pengukuran dia menggunakan tools answer scheme, ya. Jawapan saya sebenarnya mudah saja. Kita tak bagi answer scheme of course, ya. Tapi kita kena terangkan maksud soalan kita. Kita bagi latihan contoh-contoh. Katakan kita minta dia dengan perkataan construct the diagram of experimental design for this study case, bagi contoh. So biarkan pelajar tu faham dulu apa maksud yang kita nak. Tu maksud kita communicate, ya. Ataupun kita tulis explain what you expect actually. Kalau you perlukan 5 markah di sini, apa yang kita dapat daripada pelajar. Dan janji kita sudah deliver lah benda tu. Kita dah ada sesi di mana dia boleh mencapai apa yang kita nak ukur tadi, ya. Okay. Selepas itu, of course, feedback always, and number and complexity of assignment to be given commensurate with credit load. Yang ni kita mungkin dia agak subjektif, tetapi kita ada guideline of good practice yang diberikan oleh MQA dan OBE practitioners yang lain banyak dah sebenarnya bagi tunjuk ajar pada kita. Kita boleh gunakan sebagai panduan. Dia tak akan ada satu yang sangat accurate sebenarnya sebab dia agak subjektif. Tetapi benda-benda yang saya sebutkan tadi dan juga berdasarkan pengalaman kita juga sebagai pensyarah, kita kena sentiasa fikirkanlah, ya, kita nak commensurate with credit loads of the course. Okay. Okay, saya masuk kepada fasa kedua, di mana kita highlightkan sedikit mengenai how to assess, ataupun what to assess and how to assess. Okay, so okay, jadi kita pergi balik kepada the learning domains, ya. Saya percaya semua dah expert dah ni, ya. Okay, so we have cognitive, this is a thinking domain. This is psychomotor, what the student able to do, doing domain. And finally,
we measure the attitudes, values, emotion that we call as a valuing domain. Yang ni yang sangat kita kata subjektif lah sebenarnya, sebab tu pembinaan rubrik tu sangat penting ya. Proses pembinaan rubrik tu sangat penting. However, in this basic level of assessment, training course, saya tak akan pergi detail ya, sebab kita pergi sebagai overview sahaja ya. Maaf ya, tapi partisipan boleh tanya, tak ada masalah. Okay, first of all ya, for the cognitive domain ya, kalau yang dah ikut kursus Dr. Hazlina pada transformation apa tu sebelum ni, kemungkinan banyak persamaan dari segi slide di sini ya. Semalam pun Dr. Mariam ada go through satu persatu LOs, tapi untuk assessment kita akan pecahkan mengikut domain ya, mengikut domain, dan kita akan metrik ataupun petakan mengikut learning outcome yang telah diputuskan oleh UMT, iaitu kita ada 11 ya, selari dengan MQF 2.0. Okey, so yang ni cover kita ada beberapa learning outcome yang terlibat, nanti kita akan tengok ya, yang cover kognitif, iaitu of course yang pertama PLO 1. Lepas tu kita ada juga PLO 3 iaitu kognitif. Kita juga ada numerical, kita juga ada digital yang berkaitan dengan cognitive domain. Ya. Yeah? Okay, so hopefully all of you tak ada masalah bila nak define learning lower order thinking skill yang cover remember to understanding. Okay. Dan seterusnya yang higher order thinking skill yang cover apply sampailah dia boleh synthesis ataupun create ya. Jadi yang lots ni cover learning outcome yang pertama, PLO yang pertama ya. However for HOTS dia cover PLO 3 iaitu cognitive skills, juga cover digital skill kalau di bahagian evaluate create ni ya. Especially digital dia mungkin dia boleh capai tahap create ya. Okey, kalau numerical dia boleh capai 3 sampai 6 ya, numerical. Especially analyze, evaluate ya, kalau numerical ya. So itu yang kita tengok. Perkaitan dia antara learning domain dengan program learning outcome ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita letakkan constructive alignment ya, ada satu table tu. Okey. So penting ya untuk kita faham setiap kali kita nak buat soalan ya, ataupun nak bagi sesuatu case study, kita kena faham ya, kalau kita nak capai apply, actually kita nak ukur to what extent that student have ability to use information or concept in a new situation. Kita nak tengok yang ni sebenarnya ya. Okey. Kita jangan ukur benda yang sama yang kita bagi dekat kelas ya. Kita cuba twist sedikit bila kita design the question ya. Okey. So ayat-ayat mudah yang diberikan di sini sebenarnya boleh guide kita untuk kita create the assessment punya strategies ya. Okey. Detail-detail tu memang adalah bila kita masuk kepada training course untuk assessment for cognitive ya. Jadi ada detail contoh. Okey, whereby for psychomotor saya memang kerap menggunakan table ini untuk rujukan saya create the rubric ya. Psychomotor kita gunakan rubric lah untuk kita gunakan sebagai assessment tool ya. Jadi di sini biasanya kalau dia nak cover practical skill, dia bermula daripada P1 sampailah P7. Tapi kalau kita punya degree ya, mungkin sehingga P4 kita kata sepatutnya ada ya, P4 kita boleh ukur, iaitu they can perform ya, using a procedure, they can perform a certain practical skill ataupun they can demonstrate a certain practical skills lah ya. Okey. Ada apa-apa isu ke nak highlight dekat psychomotor domain ataupun yang cognitive domain tu? Saya buka kepada discussion. Puan Dila boleh warning juga saya berapa masa saya tinggal, saya takut saya terlebih masa ya. Okey, seterusnya kita ada affective domain. So sebahagian besar daripada 11 program learning outcome ataupun learning outcome yang ditetapkan dalam MQF 2.0,
merupakan effective domain. Ya, you just name it, ya, leadership, teamwork, interpersonal, personal skill, ya. Jadi sebenarnya dia boleh go for alternative assessment lah. Okay, jadi bagi saya maksudnya bukan sukarlah untuk kita go for alternative assessment sebab especially course di higher level mungkin melepasi semester 2-3 kita dah banyak dah dari segi pengukuran effective domain, ya. Jadi biasanya pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam kursus-kursus tahun 2, bermula tahun 2 dia dah banyak dah menggunakan rubrik lah dan dia boleh pergi kepada alternative assessment, even kepada berbentuk autentik lah, ya. Okay, so ini lebih kepada soft skill students lah, ya. What they valuing after they have got what we delivered, ya, for a certain course learning outcome. Okay, biasanya kalau degree kita expect they can achieve up to A3, ya. A3 ni dia dah boleh pada tahap ini dia boleh secara kendiri dia dah boleh buat pembelajaran secara autonomi, dia dah boleh generalize apa yang dia belajar, ya. Okay, so A3 tu kira level yang minimum dicapai untuk degree lah. Okay, so now saya akan tekan, ini Dr. Mariam pun dah bagi dalam lecture dia, even Dr. Hazlina, ini slide daripada Dr. Hazlina juga, ya. Okay, pemetaan learning domain di sini, ya. So, seperti yang saya sebutkan tadi, kita dah setuju, Senat pun dah setuju, ya, dengan matrix yang kita gunakan di sini untuk kita tetapkan sama ada kognitif, psikomotor ataupun affective. So, in short, kita tahu bahawa yang mengukur kognitif hanya PLO 1, knowledge and understanding, cognitive skill, digital and also numerical. Jadi, selebihnya semua adalah affective. Okay? Kalau kita lihat pada digital, digital ni dia fleksibel. Ya? Dia fleksibel, dia boleh juga mengukur affective dan juga psikomotor. Ya? Ini yang dipersetujui. Dan ini hasil daripada MQF 2.1, ya. Okey. Tadi berkait dengan remark daripada Puan Syafina tadi, berkaitan dengan masalah kita kan. Saya pun masih lagi ada masalah. Kalau saya submit kepada penilai untuk menilai CLO saya pun masih lagi ada komen. Biasa, memang sebab kita dalam proses untuk kita belajar kan. So tetapi insya-Allah practice make perfect lah, ya. Okay, so kita consider seperti tips yang diberikan oleh OBE practitioner sebelum ni, ya. Okay, biasanya satu kursus tu 3 hingga 5 statement dan pastikan kita cuba seboleh-bolehnya satu CLO akan menilai satu PLO. Ya, kita cuba seboleh-bolehnya. Kadang-kadang ada yang face the fact that khusus tahun-tahun akhir dia payah sikit nak buat, ya. Tapi kita cuba, ya. Okay, each CLO is aligned to different assessment strategies. Ini sebenarnya kaedah dia tu tidak terlalu kita kata fix lah, ya. Okay, tapi bukan dalam satu masa tu kita buat banyak, tidak. Tetapi mungkin pensyarah lain bila dia take over, dia masih lagi kekalkan CLO, dia masih lagi kekalkan strategi. Dia masih lagi kekalkan jenis penilaian, tapi dia boleh ubah suai dari segi strategi, ya. Okay, in a course it is not compulsory to assess all domains of learning. Sebab ada pensyarah yang tanya di mana kalau you ada 3 CLO, dia hanya address kognitif dan juga psikomotor. Is it okay? Jawapan dia okay, tak ada masalah sebab dia mengikut nature of course, ya. Mengikut nature of the course, ya. Okay. So ini yang dicadangkan sebagai example mengenai assessment strategy, ya. Okay, kita boleh rujuklah nanti bila kita nak revise balik ke, ya. Okay, saya rasa kebanyakan kita agak-agak familiar with those learning outcome yang kita dah buat sebelum ni, dah lama dah kita praktiskan, ya. Okay, tetapi kita ada yang baru iaitu digital skills dan juga numeracy skills, ya. Bukan baru sangat pun sebab MQF 2.0 sebenarnya pada 2017, ya.
tetapi mungkin lately kita nak kuasakan, nak amalkan dan nak ni. Mungkin secara tersembunyinya dah ada pada kursus kita. Contohnya saya mengajar research method, sebenarnya saya dah cover numeracy skill sebelum ni, ya, tetapi saya tidak declare sebab kita tidak rujuk lagi dokumen MTF 2.0 sebelum tu, ya. Okay. So mungkin saya highlight sedikitlah dari segi assessment strategi untuk digital dan juga numeracy skill. Thanks to our Nobel group, ya, at national, Dr. Mariam adalah salah seorang daripada ahli Nobel. Yang ni saya dapat slide daripada Dr. Sharifah Ruzaina daripada UiTM. Dia ada bagi contoh-contoh macam mana kita nak buat constructive alignment, ya, untuk learning outcome. Please bear in mind, saya tak letakkan mengikut turutan yang kita guna di UMT, ya. Ini adalah secara umum, ya. Kalau perasan di sini saya letak kognitif di bahagian nombor 2 ni, ya. So saya tak letak ikut susunan PLO 1 sampai 11, ya. Sebab ini slide daripada UiTM yang digunakan oleh Dr. Sharifah Ruzaina. Okay, it's good to share here. Mungkin ada yang dah dapat dah sebelum ni. Okay, jadi di sini kita dah align ada learning domain di sini yang kita nak ukur dan alignkan dengan teaching methods ataupun delivery dan of course the assessment method. Ya. So kalau saya, walaupun saya dah banyak lama dah mengajar, tapi saya memang tak lepas daripada rujukan inilah, ya, supaya saya nak pastikan saya sentiasa right on the track lah, ya. Okey, ini hanya contoh lah, dia bukan digit satu-satu ni sebenarnya, ya. Ini contoh. Okey, dan ini saya dapat daripada perkongsian Dr. Mariam daripada Nobel Committee untuk kita tengok bagaimana digital skills boleh mengukur cognitive domain. Contoh yang kita tengok di sini, ya. Create a teaching approach using integrating different internet tools or software. Sebab tu saya kata digital skill dia boleh capai create, ya. Contoh CLO adalah di sini. Create adalah work, ya. A teaching approach adalah kita punya condition dan kita punya specification kita adalah internet tools or software, ya. Create a teaching approach, yes, ya. Kita dah ada ketiga-tiga elemen di sini, ya. Okay, so dia nak kalau kita create tu gunakan internet tools dan juga software sahaja. Okay, so di sini dia dah alignkan dengan penilaian dia adalah penilaian digital skill lah, ya. Assessment yang cover digital skills. Okay, alright. So assessment method, ya, dia perlu mengukur teaching approach tadi, ya. Okay. Seterusnya, digital skill yang mengukur psikomotor, kita boleh tengok contoh di sini. Display, penggunaan perkataan display untuk level P3. Ya, P3. Display proficiency in the use of surveying software in geometric field. Ya, okay. Alright, so dia dah alignkan dengan kaedah delivery method di sini. Ya. Okay, dengan project based learning dan sebagainya, ya. Okay, so apa yang diukur adalah dari segi practical skill iaitu P3. P3 ni dia boleh tunjukkan semula, ya, dia boleh tunjukkan semula lah apa yang kita dah tunjukkan di dalam amali. Okay, contoh untuk effective domain, ya, seperti yang dipaparkan di sini. Dia kata perkataan-perkataan yang kita pilih tu memang kita kena ada tools lah. Kalau di UMT, ya, Puan Syafinas dan lain-lain, kita memang gunakan tools kita MyTexo, ya. Maksudnya kalau kita nak gunakan level A5, apakah verb yang sesuai, demonstrate ke create ke, create dah sampai ni, ya. So memang kita perlukan tools lah untuk kita pastikan menggunakan verb yang sesuai. Tapi verb saja tidak menggambarkan solely assessment kita. Dia kena lengkap di dalam CLO ni, ya. Maksud dia kena lengkap dalam CLO tersebut lah, ya. Okey, so ini adalah contoh-contoh. Sebab saya mohon maaf, saya tak boleh bagi saya punya sebab saya belum lagi praktiskan
penilaian untuk digital skill ya. Okey. Seterusnya numerical skill yang dikongsikan oleh Dr. Mariam, even di dalam slide dia pun semalam dia dah bagi attribute yang kita boleh ukur untuk numerical skill dan juga digital skill ya. Okey. So untuk cognitive skill numeracy kita boleh capai C3. Ya, C3 ni dia menggunakan teknik-teknik tertentu ya untuk dia menyelesaikan masalah matematik ya. Okay, student apply their mathematical knowledge to meet the demands of business operation. Ini contohlah. Okay, kalau dalam arti kata yang mudah, let's say I'm teaching principle of human nutrition ya. Okay, pelajar ni should be able to apply BMI concept and calculation to estimate the BMI of a certain patient sebagai contoh. Ya, itu maksud dia. Walaupun nampak mudah tetapi pelajar tu dia kena apply kepada situasi baru yang kita bagi. Konsep ataupun formula-formula kita bagi. Kadang-kadang soalan kita mudah je nampak. Kadang-kadang kalau orang tak faham dari segi maksud C3 tu, dia kata senangnya soalan. Betul ke capai apply ataupun higher order thinking? Ya, kadang-kadang kalau ada setengah yang tengok soalan semata-mata, tapi sebenarnya untuk dia mencapai ability to use the right calculation dan untuk dia gunakan pada situasi baru yang kita bagi pada soalan, dia ada proses itu. Ya, untuk mencapai C3. Okey. Okey, ini adalah higher level. Kalau kita buat C4. C4 boleh je kita gunakan perkataan analyze a case study using principle ya. Macam contoh kalau kita ada satu case study, dia kena melalui proses, dia kena faham, dia kena gunakan konsep apa, digunakan formula apa, barulah dia dapat hasil yang diberikan dalam case study tersebut. So dia dah mencapai level C4 ya. So di sini student will be given a case study lah untuk kita pastikan student dapat. Ini kita kata kita nak align cara delivery kita dan kita nak align cara kita mengukur. Ya, okay. So slide-slide tadi saya kongsikan untuk kita cuba tailor kepada kursus masing-masing. Ya. Okay. Part ketiga, ya. So tadi saya recap balik sekejap. Part pertama saya lebih kepada overview semula mengenai assessment ya. Kita kena faham bahawa kita dah boleh ke arah alternative assessment ya dengan keadaan kita sekarang ya. Dan kita kena faham sekarang, kita kena faham bahawa feedback itu sangat penting untuk kita membina ataupun menambah baik ataupun membuat pembetulan ke atas learning outcome ya di sepanjang proses pengajaran kita ya pada student-student kita tersebut ya. Feedback itu sangat pentinglah. Okay, and finally we hope that the summative assessment itu adalah reflects ability pelajar. Kalau tak semua pun dia boleh reflect ability pelajar ya. Dari segi kognitif lah kalau biasanya summative tu ya. Okey. Sama jugalah efektif pun ada yang kita ambil markah tanpa kita tak berikan feedback, tapi ada proses dia sebelum tu. Okey, part kedua adalah saya dah petakan learning domain yang 3 tadi kepada learning outcome yang ditetapkan oleh kita punya ministry di dalam MQF 2.0 dan yang sudah dipersetujui oleh Senat UMT tadi ya. Dan secara kesimpulannya out of 11 learning outcomes tadi kita ada 4 yang cover kognitif, iaitu LO1 for understanding and for knowledge and understanding, LO3 for cognitive skill yang cover C4 until C5. Lepas tu kita ada digital dan kita ada numerical. Digital juga cover affective dan juga psikomotor. Yang lain-lain semua cover affective ya. Okey. Okey, part ketiga saya hanya bagi overview penggunaan rubrik. Okey, saya ada sebut tadi bagi written test, written examination ataupun kita buat online sekarang ni, kita menggunakan tool dia adalah answer scheme lah untuk kita mengukur pencapaian learning outcome pelajar. Ya, kalau kita nak ukur pencapaian ability to understand, to locate their understanding on a certain concept, ya, maka kita ada answer scheme.
ya, yang kita boleh ukur lah. Okey. Tetapi untuk efektif ya, kebanyakan LO kita adalah bersifat efektif. Penting untuk kita faham penggunaan rubrik ini dan kita sebagai pensyarah kita kena mahirkan diri untuk create rubrik yang able to measure the ability and also valid lah ya, dan juga reliable ya. So secara umum is a scoring guide lah ya. Okay, kita akan define di dalam rubrik itu what you are going to assess your student in terms of their ability ya. Jadi apa yang penting adalah bila pelajar tengok rubrik kita dia tahu oh ini yang sepatutnya saya dapat dan nanti pensyarah saya akan ukur. Okay? Ataupun pelajar pun faham ini sepatutnya pensyarah ajar saya ataupun deliver supaya saya dapat kemahiran ini ya. So saya selalu bila saya tengok rubrik saya akan tengok betul ke ini yang saya deliver dan betul ke dengan teknik ini pelajar akan dapat skill ini, contohnya teamwork skill ataupun dia dapat practical skill. Practical biasa kita akan gunakan rubrik juga ya. Okey, dan bila pelajar tengok dia dah alert dah, dia akan diajar, dia akan dilengkapkan dengan kemahiran ini dan pada satu masa dia akan diukur. So semuanya itu refleks pada rubrik kita. Jadi memang kita perlu bersiap sedia dengan rubrik sebelum kita declare assessment ini kepada pelajar. Ya, itu penting ya. Tak naklah di akhir-akhir itu student baru tahu oh ini rubrik dia. Itu memang bukan good practice dan bagi saya agak salah lah kalau kita tidak declare di tingkat awal ya. Okey. Actually sebenarnya pembinaan rubrik ni kalau saya sebab awal-awal dulu saya memang banyak merujuk kepada buku kemahiran insaniah. Pernah tengok tak yang ni? Pensyarah-pensyarah baru mungkin tak jumpa tapi kalau jumpa tu bagus alhamdulillah. Yang ni ya 2005. Penerbitan dia 2005. Sangat membantu untuk kita membina rubrik ya. Di samping kita dah ada yang very awesome panduan rubrik yang kita ada daripada ICGPA walaupun ICGPA sudah tidak disebut sekarang tetapi ilmu di dalam buku ini sangat berguna dan sangat applicable on our alternative assessment especially yang mengukur affective domain ya. So kalau saya inilah yang saya akan rujuk lah ya. Sentiasa saya akan rujuk walaupun kita dah banyak kali revise, backing dan sebagainya, saya memang akan sentiasa rujuk di samping rubrik-rubrik yang kita boleh dapat di dalam internet lah daripada resources educational resources yang lain ya. Okey. Okey. So untuk tujuan perkongsian hari ini, saya suka kembali kepada yang very basic dulu sebab bila kita nak membina sesuatu kurikulum ataupun di tingkat khusus, kita sudah diberi tugas. Di mana khusus kita ni sepatutnya katakan you need to cover cognitive skill yang berkaitan dengan critical thinking ya. Critical thinking. So khusus you ni sepatutnya mencapai ability tahap mana. Sebab masa kita nak sediakan dokumen untuk kita hantar ke KPT, dia minta kita perhatikan benda ni. Sama ada kita perlu kita mencapai kemahiran insaniah mesti ataupun tidak ya, KI itu. Ya, ada disebut tadi kemahiran insaniah mesti ya. Okey. Walaupun benda ni tidak di-highlight dalam MKF 2.0 tapi bagi saya masih lagi relevan ya. Sebab saya nak pastikan saya tidak bagi terlebih. Ataupun saya buat rubrik tu saya tak bagi terlebih. Sepatutnya saya hanya ukur critical thinking dia pada level 3 je tapi saya bagi terlebih ya. Contohnya saya dah ukur dia untuk buat decision making ya, ability to make a decision. Dia macam dah lebih lah ya. Jadi sangat berguna bila kita membuat attribute dan description bagi setiap attribute dan kita tetapkan key performance index ya. Jadi saya akan rujuk yang ni. Mungkin ada pensyarah dia tak perlu rujuk dah tapi saya akan sentiasa rujuk yang ni ya, dan saya reflect baliklah dengan description yang diberikan dalam MQF 2.0 di samping description yang ditetapkan dalam ICGPA punya rubrik tu ya, saya akan tallykan lah ya. Okey. Sebab ada setengah tu kita tak berapa jelas setakat mana kita kena stop ya, kita tak berjelas ya. Okey, so ini contoh-contoh yang saya petik daripada buku kemahiran insaniah.
ya, yang mengukur ke semua affective domain tersebutlah. So saya dah highlightkan yang asas bagi degree level iaitu kemahiran insaniah mesti. Ini bukan per kursus, ini adalah per program. Ya. Kemungkinan kursus saya pada tahun 1 saya hanya capai CS1 sahaja, iaitu the ability to present idea clearly. Kursus orang lain pada tahun 3 mungkin dia dah mencapai CS3. Ya. Jadi that's why saya kata benda ni penting untuk kita sentiasa rujuklah, sebab kita kena tahu kursus kita perlu takat mana. Ya. Okey, dan seterusnya lah untuk ethics professionalism, ya, penting untuk kita rujuklah dalam kita cuba merangka rubrik yang boleh mengukur dan juga valid dan reliable lah, ya, bersama-sama dengan panduan rubrik yang lain. Okay. Having said about reliable and also valid, ya, saya sentuh sedikit je petikan daripada slide Dr. Sharifah Ruzaina, sangat banyak membantu untuk kita faham. Kadang-kadang kita tak pernah menilai assessment itu sama ada valid ataupun reliable, ya. Okey, part ni sangat susah. Saya sendiri pun susah untuk saya kata assessment yang saya guna ni valid. Assessment saya guna ni reliable. Tetapi saya boleh kata saya sudah mengambil kira beberapa kriteria yang dikatakan valid, beberapa kriteria yang dikatakan reliable. Ya, saya boleh kata macam tu, ya. Sebab saya bukan expertise yang boleh berikan satu tools yang mengukur validity dan juga reliability. Saya percaya ada OBE practitioner lain yang memang dia expert dalam mengukur validity dan juga reliability. Ya. Tetapi what I'm saying here is actually saya cuba seboleh-bolehnya mengikuti kriteria yang dikatakan valid dan juga kriteria yang dikatakan reliable. Ya. Okay. Contoh di sini. As long as you align your assessment to the intended learning outcome, dan ini memang you sentiasa tengok, tengok balik, reflect balik dan rujuk balik, you sudah mengambil kira kriteria validity, Okey, beberapa lagi kriteria, seperti ada evidence yang you gunakan, contohnya you nak buat penambahbaikan. Berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan feedback student. Mungkin berdasarkan feedback rakan pensyarah yang mengajar bersama. Mungkin berdasarkan performance student yang lepas. So, sekiranya kita nak buat perubahan sesuatu assessment dan kita kata valid untuk kita ubah, assessment yang valid, kita ada mengambil kira berdasarkan evidence. Okey, saya tidak bercakap mengenai mengukur lagi ni. Saya kata kita amalkan kriteria tersebut untuk kita menepati ciri-ciri validity. Dan juga lain-lain lah. Okay. Contoh untuk kita kata mengukur, examination test question should be validated by another person with expertise in the area assessed. So yang ni mungkin kita ada tool yang tertentu. Ada sebenarnya sekarang ini kita gunakan kaedah kita menentusahkan soalan kita ni valid ke tidak. So saya rasa ada di kalangan pensyarah dah mula buat analisis soalan dan sebagainya untuk kita declare soalan kita tu valid untuk mengukur learning outcome yang kita dah tetapkan. Okey, apa pula ciri-ciri reliable? Reliable boleh dipercayai, clear guideline instruction, kadang-kadang soalan bila saya pernah buatlah analisis soalan saya wonder kenapa soalan ini student jawab lari daripada yang kita nak. Almost 80% dijawab lain. Lari sangat-sangat. So saya pun buat analisis, saya tengok balik saya punya instruction, rupa-rupanya ada masalah dari segi instruction. Jadi question ini dianggap tidak reliable lah. Okey, itu secara subjektif, Okey, begitu juga dengan answer scheme. Answer scheme kita tu, kadang-kadang kita buat terlalu rigid dekat answer scheme. Tetapi kita terlalu lenient bila marking. Bila kita tengok balik,
compare to the answer scheme, dia seolah-olah tidak reliable mengukur pencapaian tersebut. Itu maksud dia. Jadi bila kita tetapkan answer scheme, kalau kita nak allow for flexibility, kita at least adalah something yang kita letak dekat answer scheme tu. Kat mana kita nak flexible, ya. Okey, begitu juga dengan rubric. Reliable tu maksudnya betul tak attribute ini mengukur learning outcome tersebut. Ya. So benda-benda ni kalau kita dah tengok, kita sebenarnya menuju ke arah reliability. However, of course, a specific measurement memang kena ada tools yang sesuai untuk ukur lah. Ya. Okay. Dan saya bukan yang expert lah. Saya amalkan, tapi saya bukan expert lah untuk saya sharekan di sini. Ya. Tetapi sekiranya kita consider ke semua ini, kita sebenarnya sudah mengambil kira dari segi validity dan juga reliability of assessment yang kita buat terhadap sesuatu CLO. Ya. Okay. Okey, ada sebut juga moderation, ya. Ini especially kalau kita buat penilaian secara berkumpulan, ya, dengan beberapa pensyarah ataupun kita buat especially pita, ya. Kita kena ada moderation, ya. Moderation perlu diamalkan. Okey, saya rasa aktiviti Puan Dila, kita ada berapa minit lagi? Dalam 25 minit lagi, Doktor. Dalam 5 minit? 25 minit. Kita habis pukul 11 minit. Doktor. Okey. Saya actually ini adalah untuk untuk face to face, tapi saya rasa saya skip yang ni. Saya nak buka kepada discussion. Selepas saya tunjuk contoh yang saya bagi untuk kursus saya, ya. Saya mohon nanti partisipan boleh share learning outcome kursus masing-masing dan boleh share apa yang assessment yang diamalkan sekarang dan boleh share apa isu dia untuk mana tahu kita boleh cuba bincang bersama kalau kita ada masa nanti. Ya. Satu yang pertama adalah cuba ingatkan satu saja course learning outcome daripada kursus masing-masing. Yang kedua, daripada situ declare apakah assessment dia dan boleh kongsi apakah isu yang berlaku sekarang. Kalau tak ada isu tak ada masalah, tapi yang ada isu lah, kita cuba berbincang bersama, ya. Okey, so saya tunjukkan di sini bagaimana pentingnya untuk kita terapkan constructive learning ni, di mana kita nak menghubungkan learning outcome kita dengan assessment yang kita dah tetapkan dengan tools-tools yang kita guna tu, ya. Okey, so yang pertama sekali, okey, kalau Puan Syafinas mungkin ada perancangan pengajaran yang lengkap, kan? Kami di sini kita panggil MyCA, ya. MyCA ni constructive alignment lah, di mana kita dah declare kepada pelajar apa dia sebenarnya yang kita nak tengok, ya. Okey, so kita dah mapkan dengan learning outcome daripada MQF 2.0. Okey, ini contoh saja, khususnya adalah partial je saya petik, tak semua saya bagi di sini. Okey. Dan saya ada course learning outcome di sini mengikut LO, penggunaan verb tu penting, ya. Di samping melengkapkan ayat. Saya sebut tadi verb ataupun perkataan semata-mata sebenarnya tidak akan menentukan jenis assessment kita. Okey? Sebab dia kena tengok dulu apa sebenarnya yang kita nak ukur, ya. Okey? Keseluruhanlah maksud saya. Okey, so di sini saya dah declare saya akan ukur kognitif, saya akan ukur kognitif di sini sekarang. Dulu dia termasuk dalam PLO 1, kan, tapi sekarang knowledge and understanding di sini dia sebenarnya adalah di bahagian kognitif. C4, C3 ke atas adalah kognitif, dan saya ada juga practical skill PLO 2 iaitu psikomotor. Khusus ini juga ada affective sebenarnya, dia tengok teamwork, ya. Tapi saya tak masukkan di sini. Okey. So, kita dah declare kita akan buat ini delivery kita berdasarkan pengalaman. Okey, teaching and delivery activities boleh berubah-ubah mengikut kepakaran pensyarah, ability pensyarah ataupun mengikut situasi semasa. Seperti kita ada COVID sekarang, ya. Okey. Tetapi pastikan dia memang valid untuk dia deliver kemahiran yang kita harap ataupun keupayaan pelajar yang kita harap. Valid itu penting lah. Okay.
Okey, seterusnya saya dah petakan ataupun mapkan, alignkan assessment di mana kedua-dua PLO1, PLO3 memang saya akan buat test. Ya. Test 1, test 2 dan juga final examination mengikut pecahan-pecahan tersebut. Okey, saya harap pensyarah kita tak ada masalah dari segi penetapan percentage ataupun fraction of assessment ni. Ya. Berapa persen you nak letak itu reflects pada student learning outcome. Okey, saya sebutkan kembali berapa persen you nak letak ni untuk CLO 1 ni. Total di sini saya ada 10, 15, 30% ya CLO 1 ataupun PLO 1 ni. Bagaimana saya letakkan dia sebagai total 30 ataupun seterusnya untuk psikomotor, bagaimana saya letakkan dia portion sebanyak 15%. Okey, itu penting untuk kita balik kembali kepada student learning outcome. Okey, student learning outcome itu pula mengambil kira kedua-dua delivery dan juga jumlah student learning outcome yang kita letakkan di bahagian assessment. Sama ada secara non face to face ataupun face to face ya. Maka hasillah proportion yang kita letakkan pada setiap assessment. So yang saya tunjuk ni separa je, jadi dia tak cukup 100% lah di sini ya. Okey. So daripada sini bila kita dah jelas ya, kita nak buat macam mana? Okey, assessment task ni merujuk pada strategi study lah ya, strategi ataupun methods. Okey. Kalau dari segi tool untuk PLO1, PLO3 saya menggunakan answer scheme lah. Okey, tapi kalau untuk practical skill, assessment tools dia menggunakan rubric. Ya, rubric. Alright, so daripada sini, kami di UMT, kita ada jadual spesifikasi soalan ataupun JSS. Ya. Maksudnya benda ni dah settle awal dah, tak ada masalah. Kita dah ada dah benda ni. Ya. Okey, sentiasa dirujuk balik kembali ya, kesesuaian dia. Jadi di sini, kita dah tahu, kita declare portion dia. Okey, disebabkan saya punya assessment itu adalah final exam ataupun test. Okey, saya ambil contoh, saya gunakan JSS untuk exam ya. Okey, JSS ini juga boleh digunakan pakai untuk test. Ya. Tapi di UMT setakat ni diwajibkan untuk final exam sahaja. Tapi saya memang daripada dulu saya amalkan untuk test pun saya gunakan JSS juga ya. Sangat membantu saya untuk saya align balik kepada apa yang saya dah declare. Okay. So saya gunakan juga untuk test. Yeah. So saya pastikan bila saya setkan pembahagian ataupun kita assignkan soalan ini, mesti mematuhi portion yang kita dah declare. Yeah. Okay, so finally bila kita kira dia akan keluarlah portion yang kita dah declare. Kalau final exam di sini dia adalah 15% untuk CLO1, 25% untuk CLO2. Itu perkaitannya dengan tools yang kita guna. Ya. Okey. So, sangat membantu kita sebenarnya. Sekiranya ada isu mengenai JSS ni, mungkin rakan-rakan semua boleh share kejap lagi. Okey. Begitu juga dengan PLO3 saya, disebabkan saya mengukur psikomotor. Task yang saya bagi adalah saya akan mengukur keupayaan praktikal dia. Saya akan mengendalikan praktikal test dan saya punya tools dia adalah rubrik. Ya? Tools yang saya guna untuk ukur adalah kita gunakan rubrik. Dan rubrik saya diberi tanggungjawab untuk mengukur keupayaan pelajar menunjukkan kembali apa yang kita dah tunjukkan. Ya? Iaitu level P3. Dia boleh demonstrate semula apa yang kita dah tunjukkan. Sebab tu saya kata penting untuk kita tahu kita kena berhenti setakat mana. Mengikut nature of our course dan apa yang kita dah seragamkan di peringkat program. Ya. So ini yang kita kata object learning outcome yang terakhir pada training ni, iaitu kita dapat nampak perkaitan antara CLO, assessment yang kita dah tetapkan, kita dah align. Lepas tu in between kita dah ada teaching and learning strategy. Dan kita dah define assessment itu dia punya strategis dia macam mana. Dan akhirnya alat yang kita guna untuk ukur kita pun dah tahu. Ya? Jadi yang saya tunjukkan ini adalah perkaitan antara apa-apa yang saya dah bagi daripada awal perbincangan tadi sehinggalah pada akhirnya.
Dan saya tak masuk kepada tools yang kita guna iaitu modul LO. Itu juga tool untuk mengukur pencapaian CLO. Salah satu tool yang kita boleh guna. Tapi itu adalah selepas kita dapat keseluruhan markah lah. Itu adalah pengukuran pencapaian CLO kursus. Tapi yang saya cakap hari ini adalah pencapaian pelajar. Ya? Learning outcome yang kita nak ukur pada pelajar tersebut. Ya? Sebab tu saya tunjuk setakat JSS dan juga rubrik lah. Ya? Okay, so saya tinggalkan untuk kita buat reflection. Yang ni lah, ya. Boleh tak kita berkongsi sedikit sebelum kita akhiri session ini? Saya stop sharing dulu. Okay. Ada tak yang nak berkongsi? Pertama adalah saya kata tadi, saya letakkan sikit. Kongsikan CLO. Assessment strategy. Dan any issues ya yang berkaitan. Kita akan bincang bersama-sama. Bolehkah dalam tempoh kurang daripada 15 minit ni? Dr. Ilham, I'm sorry, I didn't notice your name. Dr. Ilham? Yes, doctor. Hi. I'm so sorry, I didn't give in a full English version. I'm so sorry. It's okay. Since the slides are in English, I can follow you. I download the slides and follow you. I'm so sorry. Thank you Dr. very Ilham, much. so much. I'm so sorry for other international lecturers. I'm so sorry. Hopefully you can get the gist of the presentation, okay? Yeah, the gist is okay. I can get the overall concept. Okay. Okay, anyone want to share about the CLO in particular? Yeah. Assalamualaikum Dr. Yati. Kak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Nuraida. Ya, saya. Malu Kak Ida. Kita belajar juga ni. Saya pun belajar kak. Tanya sikit lah sebab yang kita ni daripada zaman dulu lagi terlibat dengan CLO ni kan, dan nampak macam ada perubahan sana sini. Betul. Confused pula. Okay. Mengenai computer based on arah taxonomy belum lah kan? Yang knowledge, prevention, application, analysis macam itu. Kalau kita follow belum taxonomy, saya ingat yang latest lah. PLO 1 kita knowledge and understanding. Jadi C1, C2 saja kan? Macam mana? Betul. C1, C2 saja. Bila kita punya nak diukur tu melebihi kepada apply, lebih kepada analysis, dia dah pergi pada CLO 3 lah kan, cognitive. Betul. Kena ada CLO 3. PLO 3. Maksudnya kalau nature of course, dan memang dah diberi tanggungjawab untuk mengukur sampai level tersebut, perlu ada pada CLO lain lah untuk mengukur PLO 3. C3 dan C3 ke atas. Contohnya saya macam student master. Kalau ikut level master ni, logik lah kita just nak nilai knowledge kan. Kita perlulah nilai arah dari C3 ke atas. Kalau macam kes macam tu, dalam syllabus master ni PLO 1 tak ada lah kan? Okay, dia tengok sebab yang saya dengar daripada BE practitioner lah kan salah seorang. Maksudnya kita boleh terus kepada PLO 2 tersebut, tapi tidak bermakna delivery kita tidak bermula daripada C1. Faham tak Kak Ida? Delivery tu ialah sebab dia nak kena capai tu dia kena kan? Betul. So maksudnya maksudnya kita boleh terus kepada PLO 3 tadi.
Mana PO1 tu mungkin kita tak ukur lah di level master kan. Ya, kita Dengan just pastikan delivery tu bermula daripada situ lah, sebab sebelum nak capai yang tinggi dia kena delivery bermula daripada yang rendah kan. tiba-tiba nak They should lompat start lah. from the lower order thinking skill until they got the higher order thinking skill lah. Gitulah Kak Ida. Kadang-kadang confused tu PO1 dengan PO2. Sebab saya ingat sebelum we are not familiar yet. Dr. Yati, macam PO Ya. boleh saya menyampuk sekejap? Saya mencela. Ya, alamak, my sifu. Ya. Saya ada kelas lagi 1 minit ni. Untuk menjawab soalan Dr. Nuraida tadi. Yes, Sebenarnya dalam PLO 1 tu pun ada sedikit kelonggaran untuk kursus-kursus aras tinggi. Kalau masih nak address PLO 1, boleh pilih C3 atau C4 contohnya, yang kita boleh justify bahawa walaupun arasnya tu aras hot C3 C4, tapi pada level sarjana itu dia masih di-consider as knowledge and understanding. Oh, maksudnya khusus untuk level sarjana ya? Ya, yang kursus aras tinggi lah, kalau macam kita ada advanced courses kan, walaupun dalam sarjana muda pun kita ada advanced courses. So kita rasa itu PLO 1 knowledge and understanding, tapi at a higher level, not lots level. Macam yang saya ada explain semalam lah. Tapi janganlah pilih sampai C5, C6 tu kan, itu dah macam tak kena lah dengan knowledge and understanding tu. Bermakna kalau soalan Dr. Nuraida tadi, either you memang tak pilih terus PLO 1 and you can justify that, ataupun you boleh pilih PLO 1 for 1 or 2 subjects contohnya, but you choose macam higher level sikit lah. And it can be strongly justified. Itu dia punya ni Mana boleh lagi lah memilih C3 ke atas untuk PLO 1, tapi based on apa yang nak diukur tu adalah pengukuran dia atas betul-betul knowledge understanding ataupun praktis ataupun cognitive. Ya, betul, tepat sekali. Okey. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yang. Saya undur diri dulu, ada kelas. Terima kasih Dr. Yang. Okey, saya buka lagi kepada discussion sehingga Dila kata dah cukup masa. Thank you, Dr. Nuraida. Ilham, do you have any question? Dr. Aina also? Assalamualaikum, Dr. Yati. Alamak, Dr. Asma. Kenapa? Ni orang hebat-hebat ni tanya soalan ni. Segan. Dr. Yati, saya ada soalan. So, kita kan baru lepas MQF punya kursus pembetulan semua ni kan? Betul. So antara yang dapat komen adalah berkenaan dengan sebab kursus yang saya ajar ni ada teamwork punya evaluation. Lepas tu so teamwork ni saya macam confused, kita nak masukkan dia punya SLT tu dalam continuous assessment ke dalam kandungan kursus? Sebabnya sebab teamwork ni dia adalah berkait dengan community punya project, which is student kena buat from scratch daripada minggu pertama sampailah hari event tersebut, kemudian dia kena buat report pula. Jadi assessment untuk teamwork tu dia bermula daripada minggu pertama sampailah minggu ke-14 lah sebenarnya. Jadi saya confused, saya nak letakkan dia punya SLT tu di mana? Di continuous assessment ke di dalam kandungan kursus? Yati dengar ke? Ya, dengar. Mungkin yang lain boleh bantu juga lepas ni. Okay, Dr. Asma, as refer to your question. Okay, actually, yes, I understand about the community project. It's actually starting from the this stage they involved in their teamwork, right? So what I may suggest that you need to define at what stage you want to measure. Sebab sometimes teamwork ni not necessary kita ukur daripada awal, sebab
kita macam beri dia berbentuk delivery, ya, dia berbentuk teaching and learning activities lah. Maksudnya daripada awal tu mereka masih membina teamwork, kan? Contohnya gitulah. Not necessary, itu contoh yang pertama. Dia maksudnya katakan minggu 1, 2, 3 mereka tengah membina teamwork dia, dan mereka sudah diberitahu yang kita akan ukur adalah pada minggu ke-5 sebagai contoh, kan? And then minggu ke-5 merupakan continuous lah, kan? Part of the continuous assessment. Jadi kita dah boleh declare dia adalah continuous assessment. Okey, dan ini pada minggu ke-5 bukan di bahagian Dr. Asma ada bahagian final, betul tak? Final report kan? Ke final apa? Yang final tadi. Ya, final report betul. Final report. Okey. Kalau saya suka untuk cadangkan kalau kita nak declare dia sebagai continuous assessment, Dr. Asma just define minggu berapa you nak tengok teamwork dia. Kan? Tak perlulah sampai kita ukur bermula daripada minggu pertama. Saya tak kata tak boleh, my suggestion, sebab bagi saya kaedah penilaian ni, as long as dia menepati apa yang saya dah bincangkan tadi, dia adalah fleksibel. Ya? Dr. Asma buat tu pun tidak semestinya salah, betul dah, kan? Kita tak boleh kata betul atau salah, it's not an exact answer. So yang saya cadang ni, kalau saya biarkan dulu teamwork itu dibina pada aktiviti pertama, kedua, dan saya akan kata saya akan ukur pada minggu keberapa teamwork tersebut, ya. Dan lepas tu tak apalah, dia orang masih lagi bekerja dalam grup, tapi itu adalah part and parcel for them to get the final result lah, kan. Sebab itu adalah nature of your assessment. Yang tu. Jadi yang selepas itu kita tak akan declare sebagai SLT untuk teamwork lah. Kita declare SLT yang dilibatkan untuk final report yang kita nak bagi tu. Faham tak? Okey, jelas doktor. Faham. Thank you. Okey. Yang lain-lain pun boleh share lah, kan, dari segi good practice lah sebenarnya. Okay. Any more question? Dila, rasanya macam dah okey kot. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita tutup latihan kita. Ada lagi ke? Tadi Macam kita tak tak ada. buka, kan? Saya pun tak rambut tadi. Okay. Thank you so much for all the participants. And again, I'm so sorry for those international lecturers sebab saya memang tak tengok tadi. I don't see any names in my Webex screen. Jadi I don't realise that there are international lecturers. I'm so sorry again. And thank you so much for your participation. Hopefully you get something from today's talk. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak doktor. Thank you, Dr. Terima kasih juga kepada terima kasih juga kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.